Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, masih lagi diberi ruang dan peluang untuk mengecapi nikmat hidup hari ini kan. Jadi insya-Allah hari ini kita sama-sama diskusikan ataupun kita bincangkan ataupun kita bedah satu kitab yang bagi saya penting untuk kita sama-sama teliti kan ataupun fahamkan, iaitu kitab Batinul Ithmi Al-Khatarul Akbaru fi Hayatil Muslimin. Kan? Dia tak, nama tajuk dia macam itulah, Batinul Ithmi, maknanya dosa batin ataupun dosa tersembunyi. Kan? Al-Khatarul Akbaru fi Hayatil Muslimin, bahaya terbesar dalam kehidupan umat Islam. Kan? Itu tajuk dah. Jadi siapa yang karang buku ni ataupun yang karang risalah kecil ni ataupun kutayyib ni adalah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Rasanya semua kenal lah kan? Ada yang tak kenal? Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ada yang tak kenal? Kenal kan semua Kalau yang tak kenal lagi, kita kenalkan sikit lah. Jadi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ni seorang ulama Syria, membesar di Syria dan berketurunan, dia keturunan Kurdi. Bukan, maknanya keturunan dia bukan keturunan Arab lah. Dia asal keturunan Kurdi. Dia membesar melahir di Syria. Kemudian mendapat pendidikan awal di bawah didikan ayahnya, iaitu Syekh Mullah Al-Buti, Syekh Mullah Ramadan. Kemudian selepas itu melanjutkan pelajarannya ke mana? Siapa tahu Syekh Mullah Al-Buti lanjutkan pelajaran dia di mana? Siapa tahu? Ada yang tahu? Jadi dia melanjutkan pelajaran dia selepas mana mendapat pendidikan awal di Syria, antaranya di bawah didikan ayahnya. Jadi selepas itu dia sambung belajar di sini, Azhar. Kan? Jadi disambung di sini Azhar sampailah dapat apa? Dapat PhD. Kan? PhD Syekh Ramadan Al-Buti adalah Azhar, pada Azhar. Jadi tajuk PhD dia, Syekh Ramadan Al-Buti ni kuliah syariah. Kan? Kuliah syariah. Di tajuk PhD dia Dawabitul Maslahah. Kan? Ada siapa nak beli ada dekat Darussalam, ada dijual lah. Dicetak dan dijual ya. Di Dawabitul Maslahah adalah tajuk PhD beliau lah. Kan? Jadi selepas itu, lepas habis PhD balik berkhidmat di Jami'atul Dimashq, Universiti Damsyik di Syria. Jadi pensyarah, kemudian menjadi profesor lah di Universiti Damsyik di kuliah syariah. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti ni dah meninggal lah. Kan? Kalau yang tak tahu, dia dah wafat, dah meninggal pada tahun 2013. Maknanya 11 tahun lepas lah. Kan? 11 tahun lepas dia meninggal. Ketika mana perang masih berlaku, masih berlangsung di Syria. Dia syahid. Sebab tu dia digelar Syahidul Mihrab. Sebab dia syahid di mihrab Masjid Al-Iman di Damsyik ketika mana sedang mengajar tafsir Al-Quran. Kan? Dia syahid.
Katanya dibom lah. Kan? Katanya dibom. Oleh siapa? Wallahu a'lam lah. Kan? Tapi ada satu video menunjukkan Syekh Madhan Buti ni masa masjid tu dibom, dia tak meninggal lagi. Dia masih hidup. Tapi video tu menunjukkan ada orang datang tembak dia jarak dekat. Lepas tu baru dia meninggal. Kan? Siapa orang tu? Askar siapa? Wallahu a'lam lah. Tu kena buat bacaan lebih lah. Kan? Kita tak nak ada isu. Sebab kita rakam Jadi itu sedikit berkenaan dengan pengarang lah. Kan? Jadi Syekh Madhan Al-Buti ni, kalau dalam dunia Islam sekarang lah, dunia Islam kontemporari ni, dia memang boleh kita kata antara ulama' terulung lah zaman sekarang. Kan? Antara ulama' terulung zaman sekarang lah. Sebab Syekh Ali Jumaah sendiri pun menyebut beliau sebagai mujtahid zaman ini. Kan? Mujtahid zaman ini. Syekh Ali Jumaah sebut lah. Kan? Mujtahid zaman kita, Syekh Madhan Al-Buti. Sebab dia ni juga dikenali dengan Ghazali Hazal As. Ghazali Hazal As. Imam Ghazali zaman kini. Sebab apa Syekh Madhan Al-Buti ni digelar Ghazali Hazal As? Siapa tahu? Siapa tahu? Ataupun kenapa sebelum tu lah, kenapa Imam Ghazali disebut sebagai Hujjatul Islam? Siapa tahu? Siapa tahu? Kenapa Imam Ghazali dia digelar Hujjatul Islam, ataupun ulama menggelarnya Hujjatul Islam? Siapa tahu sebab apa? Tahu dia digelar, Imam Ghazali digelar Hujjatul Islam sebab dia telah menjawab semua permasalahan dalam agama di zaman dia. Kan? Mana apa-apa permasalahan dalam agama di zaman dia tu, semua dia dah jawab. Sebab tu dia digelar Hujjatul Islam. Jadi Syekh Madhan Al-Buti juga digelar Ghazali Hazal As. Sebab apa? Syekh Madhan Al-Buti telah menjawab semua permasalahan yang ada zaman ini. Kan? Sebab tu ditinggalkan kepada kita banyak karya-karya. Kan? Mungkin ratusan kot karya dia. Kan? Ataupun puluhan ataupun ratusan lah karya-karya dia dalam semua bidang. Bidang fiqh ada, bidang fatwa ada, bidang akidah ada, bidang pemikiran ada, bidang tasawuf ada, bidang sirah ada. Apa lagi? Semua ada. Jadi semua bidang-bidang tu semua ada karya dia. Kan? Semua ada karya dia. Salah satu karya dia yang ini lah. Kan? Batinul Ismi, dan boleh kata kitab ni yang kita pilih untuk diskusi malam ni antara kitab terpenting lah bagi saya lah. Kitab terpenting karangan Syekh Muhammad Sa'id Madhan Al-Buti lah. Ini juga disebutkan banyak masyayikh-masyayikh kita di Azhar. Jangan ataupun baca buku ni, Batinul Ismi ni. Kan? Buku ni penting lah. Jadi kita pilih buku ni sebab isi buku ni ataupun perkara-perkara yang dibincangkan dalam buku ni sangat-sangat penting lah untuk kita zaman sekarang. Jadi tajuk dia itu sedikit pengenalan pada pengarang kita Muhammad Sa'id Madhan Al-Buti. Jadi buku dia, tajuk buku ni Batinul Ismi, dosa batin ataupun dosa tersembunyi adalah bahaya terbesar bagi dalam kehidupan umat Islam ni. Jadi dalam buku ni mesti kita akan tertanya-tanya kan, kenapa dosa batin adalah bahaya terbesar dalam kehidupan umat Islam? Dosa zahir tak besar. Tak. Jadi disebutkan dalam mukadimah. Jadi dia, siapa yang dah baca kan, siapa yang dah pernah baca akan tahu lah. Akan tahu kenapa Tuan Mengarang Syekh Madhan Al-Buti bincang dosa batin. Sebab dosa zahir ni, kata beliau kan, dalam mukadimah dia kata dosa zahir ni semua orang tahu. Tak? Masuk dosa batin, dosa zahir ni, contoh dosa zina.
dosa minum arak, dosa meninggalkan solat dan dosa-dosa lain lah yang bersifat zahir ni, kebanyakannya secara kebiasaannya semua orang tahu. Betul tak? Semua orang tahu, tapi dosa batin ni tak ramai yang tahu. Yang tahu ni bilangan dia sikit. Jadi contoh dosa batin ni adalah akhlak-akhlak mazmumah lah. Dengki, apa lagi sifat-sifat mazmumah, riak, ujuk, sum'ah, takbur kan dan sebagainya. Benda ni kita tahu, ataupun kita tahulah nama dia tu, tapi maksud dia apa? Apakah dimaksudkan dengan riak? Kalau kita tahu pun, adakah kita menjauhi sifat itu? Ataupun sifat ujub, kita tahu sifat ujub tu, tapi kita menjauhi tak? Jadi dalam buku ni pengarang nak bincang benda tu lah, kan? Pengarang nak bincang berkenaan dengan dosa batin, kan? Jadi itu mukadimah dah, kan? Itu mukadimah dah. Kalau tak tahu, kalau cetakan lain, yang ni cetakan Darul Faqih, tak tahu kalau cetakan Darul Salam ataupun cetakan Darul Fikri, mukadimah lain sikit ke tak pasti lah. Tapi mungkin isi dia sama saja lah. Jadi itu mukadimah dah, kan? Itu mukadimah dia. Dia ada beberapa tajuk lah. Yang pertama mukadimah, kemudian diceritakan al-batinu wal-zahir awid diyanatu wal qada'. Maknanya batin dan zahir ataupun ad-diyanah wal qada'. Nanti disebut Dan selepas tu tajuk al-khatarul akbar. Jadi tuan mengarang Syekh Muhammad Al-Buti bincang apakah bahaya terbesar itu, kan? Kemudian wa hadza huwal ilaj. Kemudian ini adalah ubat dia, kan? Kemudian khulasah, kan? Dan ditutup dengan beberapa perjanjian, kan? Saya pernah baca buku ni, akhir kalam ni, akhir buku ni ditutupkan dengan beberapa perjanjian yang tuan pengarang buat perjanjian bersama dengan pembaca, kan? Bersama dengan pembaca. Jadi kita tengok apakah perjanjian-perjanjian yang dia nak kita sepakat bersama untuk buat, kan? Jadi kita tengok dalam bab pertama lah, kan? Dalam bab pertama dia kata, diskusi ni bukan kita baca sebiji-sebiji lah, kan? Kita ambil tajuk-tajuk penting, kita ambil isi-isi penting di setiap bab lah. Di setiap tajuk ambil isi-isi penting dah. Okay, dalam mukadimah cetakan pertama, kan, Syekh Muhammad Al-Buti disebut satu perbualan dah. Satu perbualan dia bersama dengan seorang pemuda, kan? Di pemuda tu tanya Syekh Muhammad Al-Buti. Dia kata orang Islam hari ni ramai, lebih ramai daripada orang Islam zaman dahulu, kan? Kemudian dia kata usaha-usaha umat Islam zaman sekarang lebih nampak dalam untuk usaha membangunkan agama Islam lah, kan? Kemudian martabah juga terisi dengan kitab-kitab yang banyak, kan? Tetapi dia kata walaupun usaha-usaha umat Islam zaman sekarang ni yang berusaha untuk menyumbang kepada kebaikan umat Islam, adanya martabah-martabah yang kitab-kitab tu, dia kata, tapi tetap juga umat Islam zaman sekarang mundur ke belakang, kan? Mundur ke belakang. Jadi ditanya, kenapa jadi macam tu, kan? Umat Islam sekarang, berapa juta sekarang umat Islam? 1 bilion lebih kan? Lebih kurang kan? 1 bilion lebih lah. Jadi kata umat Islam sekarang lagi ramai daripada umat Islam zaman dulu. Maknanya zaman sahabat tabi'in tu, zaman tu mungkin 1 bilion, 1 juta pun tak sampai kan? Zaman sekarang ni umat Islam ramai. Kemudian martabah-martabah terisi dengan kitab-kitab yang banyak,
tak seperti zaman-zaman dahulu. Kemudian usaha-usaha untuk membangunkan agama Islam ni banyak. Betul. Tetapi dalam masa sama, umat Islam ni mengundur ke belakang. Kan? Umat Islam mengundur ke belakang. Jadi sebab apa dia kata? Jadi Syekh Mahmud Buti jawab. Dia jawab apa? Dia kata sebab umat Islam zaman sekarang ni berpecah belah. Kan? Umat Islam zaman sekarang ni berpecah belah. Kan? Lepas tu dia, pemuda tu tanya lagi. Kalaulah kita bahagikan kepada dua lah. Mana dunia sekarang ada dua kumpulan lah. Kumpulan pertama kita panggil umat Islam lah, iaitu Ahlul Haq. Maknanya kumpulan yang berada di jalan kebenaran. Islam lah, umat Islam. Dan ada Ahlul Batil. Maknanya selain umat Islam lah. Kan? Selain umat Islam kita panggil Ahlul Batil lah. Jadi dia dikata Ahlul Batil, walaupun dalam kebatilan mereka ni boleh bersepakat. Bukan setakat boleh bersepakat je, boleh ikhlas untuk bersepakat pula, untuk meneruskan kebatilan dia. Sedangkan Ahlul Haq, iaitu umat Islam, berpecah belah dan tak ikhlas untuk bersama, untuk bersatu. Kan? Jadi ditimbulkan soalan tu lah. Jadi Tuan Mengarang jawab balik. Dia dikata apa? Dia kata Ahlus Suq ni Ahlul Batil lah. Kan? Kumpulan yang batil ni, yang menjudu kepada kebatilan ni, mereka ni akhlasu fi sa'yi ila batilihim. Jadi dia kata mereka ni ikhlas. Ahlul Batil ikhlas dalam merencana kebatilan mereka. Faham tak? Ahlul Batil ikhlas dalam merencanakan kebatilan mereka. Jadi dia kata kebatilan yang mereka seru ni, yang mereka pegang ni, tak akan sampai matlamat dia, melainkan mesti saling bantu-membantu antara Ahlul Batil. Tak kisahlah berapa kumpulan pun, banyak mazhab ke, banyak kumpulan ke. Dia kata nak sampai kepada tujuan, iaitu meneruskan kebatilan ni, mesti kena bersatu, saling bantu-membantu. Jadi sebab tu kemudian mereka ikhlas pula. Kan? Ikhlas pula untuk saling bantu-membantu ke arah kebatilan. Sebab tu mereka ni berjaya. Kan? Sebab tu mereka ini berjaya. Adapun Ahlul Haq, kan? Ahlul Haq, kata Tuan Mengarang, falam yukhlisu fi sa'yi ila haqqihim. Adapun Ahlus Salah, kan? Ahlus Salah mana umat Islam lah, yang berada dalam kebenaran ni tidak ikhlas dalam menyeru kepada yang hak. Kan? Tidak ikhlas dalam menyeru kepada yang hak. Kan? Bila tidak ikhlas, maka sekiranya ada persepakatan, kan? Persepakatan itu dibina di atas tiang yang tidak kukuh. Sebab apa? Sepakat tapi tak ikhlas. Okay, Pak? Padahal kita ni nak menyeru kepada benda yang hak, benda yang benar, kebenaran. Tetapi masing-masing dalam kalangan umat Islam ni tak ikhlas ataupun sepakat, tapi dalam kesepakatan itu tidak ada keikhlasan. Kan? Tidak ada keikhlasan. Itu mukadimah dia. Kan? Kemudian yang menjadi penyebab lah kenapa lahir buku ni, sebab selepas perbualan tu Syekh Mahmud Buti tinggalkan dengan tanpa apakah penyelesaian dia, apakah solusi dia. Sebab umat ni tengah sakit, tengah tenat. Tapi apakah ilaj dia? Apakah solusi untuk ubat kepada penyakit tu? Jadi tinggal Tuan Mengarang Syekh Mahmud Buti tinggalkan perbualan dengan pemuda tu dengan tanpa menyebutkan apakah itu solusi dia, apakah ubat kepada penyakit yang sedang melanda umat kita sekarang ni. Jadi disebabkan rasa sebersalah itu, maka dikaranglah buku ni. Kan? Jadi dikaranglah buku ini sebab dia nak tunjuk, dia nak bagi tahu apa penyakit umat kita,
Kemudian apa solusi dia. Kemudian solusi ni pula, apakah cara untuk kita sampai kepada solusi tu. Kan? Kaifiah untuk kita sampai kepada solusi tu. Jadi itu dalam mukadimah dah. Kemudian sebelum masuk pada tajuk seterusnya, dikata apakah penyakit kita. Kan? Apakah penyakit kita? Kan? Penyakit umat Islam apa dia kata? Siapa tahu? Nanti dekat belakang lah. Dekat belakang nanti dia ada sebut. Tapi dekat mukadimah tu dah sebut dah ubat dia apa. Kan? Dia kata ubat kepada penyakit umat Islam ni telah disebutkan dalam Al-Quran, telah disyarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Ubat dia adalah apa? Ubat dia adalah at-takhalli an batinil ismi. Itu ubat dia. Kan? Penyakit umat Islam nanti dia akan sebut kat belakang ni lah. Cuma kat mukadimah ni dah disebut sedikit. Ubat dia adalah at-takhalli an batinil ismi. Maknanya ubat bagi penyakit umat Islam yang ada sekarang ni adalah takhalli membebaskan diri. Kan? Membebaskan diri daripada dosa-dosa batin. Itu ubat dah. Kan? Jadi macam mana nak bebaskan, nanti kat belakang dia akan sebut lah. Itu mukadimah dah. Okey, Pak Jadi dalam tajuk utama selepas itu, iaitu al-batinu wal-zahir awid diyanatu wal qada', ataupun juga disebut asy-syari'atu wal haqiqah. Jadi dia bincang agama Islam ni dari sudut perintah. Ada perintah berbentuk zahir, ada juga perintah berbentuk batin. Perintah berbentuk zahir contohnya apa? Contoh perintah kewajipan solat, perintah kewajipan puasa, perintah kepada amar ma'ruf nahi munkar. Itu perintah yang berbentuk zahir. Kan? Zahiriyah, maknanya berbentuk zahir. Di sana juga ada perintah berbentuk batin. Kan? Apakah perintah berbentuk batin ni? Apa perintah berbentuk batin? Perintah untuk ikhlas, perintah untuk tawaduk, perintah untuk cinta kepada Allah dan benci kerana Allah dan sebagainya. Jadi itu perintah berbentuk batin. Maknanya benda tu tak nampak dalam luaran, tapi benda tu berbentuk dalaman. Kan? Ikhlas tu dalam hati, tawaduk pun dalam hati. Kan? Dan sebagainya. Jadi benda-benda tu juga termasuk dalam syariat. Jadi syariat kita ni dari sudut perintah dibahagikan kepada perintah zahir dan perintah batin. Begitu juga larangan. Larangan ada berbentuk larangan yang berbentuk zahir, ada larangan yang berbentuk batin. Contoh larangan yang berbentuk zahir adalah apa? Contohnya larangan membunuh, larangan mencuri, larangan zina, larangan mengumpat. Kan? Larangan mengumpat. Saja ulang 3 kali maknanya penting. Umat Islam sekarang ni kuat ngumpat. Cuma sekarang ni tak ngumpat dengan mulut lah. Ngumpat dengan apa? Ngumpat dengan jari. Tulis kat media sosial dan sebagainya. Itu larangan berbentuk zahir. Kemudian ada di sana larangan berbentuk batin. Larangan berbentuk batin contohnya apa? Riak, betul. Riak, takbur, ujub, hasad, dengki dan sebagainya. Jadi itu benda-benda larangan yang berbentuk batin. Maknanya benda tu bukan nampak secara zahir. Dia adalah bentuk dalaman, iaitu hati. Kan? Jadi itu perbahasan tajuk ni lah. Okay, dia sebab tu kata Imam Malik kan. Nanti Imam Malik
man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, kan? Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Jadi kata Imam Malik, siapa yang belajar fiqh tapi tidak belajar tasawuf, maka tafassaq, kemungkinan besar dia akan jatuh kepada kefasikan. Dan siapa yang waman tasawwaf walam yatafaqqah, dan siapa yang mempelajari ilmu tasawuf dan tidak mempelajari ilmu fiqh, faqad tazandaq, boleh jadi kemungkinan dia akan jatuh pada kafir zindik. Tapi waman jama'a bainahuma, siapa yang menghimpunkan fiqh, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ni, faqad tahaqqaq, maka dialah sampai kepada tujuan yang betul lah, kan? Sebab dah himpun dua-dua. Jadi fiqh dan tasawuf ni dia batin, dia zahir dan batin, kan? Dia macam jasad dan roh. Fiqh ni kita umpamakan dia jasad, tasawuf ni kita umpamakan dia roh, kan? Sebab tu dalam ni disebut juga, kalau sesuatu amalan itu tidak diisi dengan ikhlas dalam hati, maka ketaatan bersifat zahir itu, contoh solat, kan? Solat adalah ketaatan bersifat zahir. Sekiranya tidak diisi dengan ikhlas kerana Allah SWT, maka ketaatan ini tidak memberi buah, memberi hasil. Apakah buah dia? Buah kepada ketaatan ni, buah dia apa? Taqarrub ila Allah lah. Dekat dengan Allah SWT. Jadi kalau kita solat, ni kita cerita, kita himpunkan antara zahir dengan batin lah. Zahir dia, contoh solat, kalau cukup syarat, dan cukup rukun, maka solat tu secara zahirnya sah lah. Betul tak? Tapi adakah solat itu yang cukup rukun, cukup syarat tu secara zahirnya sah tu diterima oleh Allah SWT? Ataupun dengan maksud, adakah memberi buah, memberi hasil kepada makin mendekatkan kita dengan Allah SWT, kan? Jadi dia tidak akan memberi hasil sekiranya kita tidak hiasi ibadah ketaatan gitu dengan sifat ikhlas, kan? Maknanya tujuan kita ibadah ataupun mengerjakan ketaatan zahir ni adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi kalau tak ada ikhlas, tak sampai. Betul tak? Ke tak betul? Jadi tak sampai lah, kan? Dia mesti selain cukup syarat, cukup rukun, kita mendirikan solat, juga kita kena isi sedaya upaya kita lah, untuk kita ikhlas dalam mendirikan solat kita lah. Sebab tu dalam niat solat, usolli farda subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala, dalam niat kita, betul tak? Lillahi ta'ala, sebab kita semata-mata kerana Allah SWT. Jadi cuba sedaya upaya untuk kita ikhlaskan solat kita lah. Walaupun solat subuh ni payahlah sikit kadang-kadang, kan? Betul tak? Jadi itu perbahasan lebih kurang lah dalam tajuk al-zahir, al-batin wa zahir ni. Jadi sebab tu dalam surah Asy-Syams, kan, Allah SWT sebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul? Ini sungguh qad aflaha man zakkaha, sungguh telah berjayalah orang yang menyucikannya. Menyucikannya apa? Menyucikan hati lah, kan? Dia orang yang tazkiyatun nafs, menyucikan hati dia ni adalah orang yang berjaya. Wa qad khaba man dassaha, dan orang yang rugi adalah orang yang mengotorkannya, kan? Orang yang rugi adalah orang yang
mengotorkannya, iaitu mengotorkan hatinya. Jadi daripada ayat ni kita tahu bukan ibadah kita ni bukan semata-mata pada zahir sahaja, juga terbina dengan batinnya itu sendiri. Okey tak? Sebab tu dalam ayat lain disebut dalam surah Al-An'am, wa zaru zahiral ismi wa batinah, dan tinggalkanlah dosa yang nyata dan dosa yang tersembunyi. Jadi mungkin daripada ayat ni lah datangnya tajuk kitab ni, batinul ismi, kan. Jadi mana tinggalkanlah dosa zahir dan dosa batin, kan. Sebab apa? Innal lazina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya orang yang melakukan dosa, sama ada dosa itu dosa zahir ataupun dosa yang tersembunyi, dosa batin, sayujzauna bima kanu yaktarifun. Mereka akan dibalas seperti mana apa yang mereka kerjakan, kan. Jadi orang yang buat dosa zahir ni akan dibalas berdasarkan apa yang dibuat dosa tu. Begitu juga kalau dosa tu adalah dosa batin, maka juga akan dibalas seperti mana dosa yang dikerjakan itu lah. Jadi itu perbahasan ataupun poin-poin penting daripada tajuk ni lah. Jadi kita boleh namakan dia sebagai zahir, batin ataupun zahir, ataupun kita juga namakan dia ad-diyanah aul qada, ataupun juga kita namakan dia syariah wal haqiqah. Okey Pak, makna zahir tu syariah, haqiqah tu adalah batin. Jadi dia kata, Tuan Marang kata, dia kata zahir dan batin ni mutalaziman, saling melazimi. Maknanya ada zahir, tak ada batin, tak jadi juga. Begitu juga kalau ada batin, tak ada zahir, tak jadi juga. Jadi mesti ada dua-dua. Mesti ada zahir, mesti ada batin. Kan? Macam kita sebut tadi kan, solat yang mampu memberi hasil mendekatkan diri kepada Allah SWT bukan semata-mata solat yang cukup rukun, cukup syarat. Itu zahir dia. Batin dia solat yang diisi dengan sifat ikhlas kepada Allah SWT. Kan, barulah boleh sampai kepada solat itu dengan tujuan ataupun dengan matlamat ataupun dengan hasilnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okey Pak. Jadi itu tajuk yang pertama lah. Kan, tajuk yang pertama. Jadi kita tak ulas semua lah, kita ambil poin-poin penting lah. Okey Pak. Dan tajuk seterusnya, ni tajuk penting lah. Kan, ini tajuk penting, dia kata al-khatarul akbar. Tajuk kedua lah, bahaya terbesar. Jadi apakah bahaya terbesar ni? Apakah bahaya terbesar dalam hidup seorang Muslim? Kan, bahaya yang terbesar apa? Adakah bahaya terbesar dalam kehidupan umat Islam adalah musuh yang menghunus pedang untuk membunuh kita? Adakah itu musuh terbesar umat Islam? Tak. Jadi apakah musuh terbesar kita? Jadi dia kata innahu a'da aduwwil lana 'alal itlaq innahu nufusuna allati baina jambaina. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri ataupun nafsu kita sendiri ataupun jiwa kita sendiri. Kan? Jiwa kita sendiri itu adalah musuh terbesar setiap umat Islam. Kan? Jiwa kita ataupun nafsu kita ataupun diri kita itu sendiri adalah musuh terbesar dalam kehidupan setiap umat Islam. Macam mana dia jadi musuh terbesar? Dia kata jiwa manusia itu ataupun jiwa umat Islam tu, allati lam taqtarin ma'a amalis soleh, sekiranya tidak disertai dengan amal soleh, fi sayrin mundabitin 'alal manhajil islami sahih. Jiwa manusia yang tidak disertai dengan amal soleh yang menepati dengan manhaj
Islam yang sahih, hiyal khatarul akbar fi hayatil muslimin al-yawm. Ma fi zalik syakkun wala raibun. Jadi itu adalah bahaya terbesar dalam kehidupan umat Islam, kan? Jiwa kita tu sendiri, jiwa setiap daripada kita ni dalam jiwa kita. Jadi itu musuh terbesar kita. Bukannya musuh luaran. Di musuh kita terbesar adalah musuh dalaman kita, iaitu kita sendiri lah, kan? Kita sendiri. Itu musuh terbesar dah. Ni kata tuan pengarang lah, kan? Ini kata tuan pengarang. Jadi dia kata, dia kata kenapa musuh terbesar umat Islam ni adalah diri umat Islam itu sendiri. Dalam diri umat Islam itu sendiri. Sebab yang ni yang dia akan berbalik kepada batinul ismi ni tadi, dosa batin, kan? Contoh kita ambil satu, kita ambil contoh satu. Kenapa umat Islam kita mundur dan musuh kita maju? Dia berbalik kepada akar masalah, iaitu terletak pada diri manusia, diri umat Islam itu sendiri, yang mana tidak dihiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah, kan? Bahkan dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah, kan? Contoh kita kan, dalam dewan ni kan, lebih kurang ada 70 orang kan, lebih kurang. Setiap kita ada 70 orang ni, kalau masing-masing, maksud saya sendirilah, tidak menghiasi diri kita dengan ikhlas dalam contoh, kita ada satu matlamat kita nak dakwah, contoh, kan? Tapi dalam masing-masing dalam jiwa kita ni, walaupun kita duduk satu dewan ni, masing-masing tidak ikhlas untuk sampai pada matlamat tu, kan? Baik, walaupun kita satu dewan ni, maknanya kita sepakat, tapi kesepakatan kita ni tidak ikhlas. Maka kesepakatan yang tidak ikhlas ni tidak akan membuahkan hasil. Sebab nampak secara zahirnya kita sepakat, tapi secara batinnya kita sebenarnya saling bunuh-membunuh. Betul tak? Sebab apa? Masing-masing ada tujuan masing-masing. Contoh, kan? Orang ni dia berpakat dengan orang ni, dia ada tujuan nak harta. Orang ni dipakat dengan orang ni ada tujuan pangkat. Dengan matlamat dia nak raih pangkat ataupun kedudukan. Orang ni pakat dengan orang ni sebab dia nak jadi ketua, contoh, kan? Dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah kita panggil, itulah batinul ismi, dosa batin. Sebab inilah yang menyebabkan tiada kesepaduan antara umat Islam tu, kan? Tu dia kata kat situ, dia bila tak ada macam tu, bila tak ada sifat ikhlas dalam dalam perpaduan sesama umat Islam, tak, kita bersatu, tapi kesatuan yang dibina dengan tiada keikhlasan. Jadi kesatuan yang dibina dengan tiada keikhlasan ni agak-agaknya lah, adakah akan mendapat bantuan daripada Allah SWT? Tak dapat lah, kan? Tak dapat, nasrullah tu tak dapat. Bantuan daripada Allah, kemenangan daripada Allah SWT tu tak sampai, tak dapat. Sebab apa? Bantuan Allah ni hanya diturunkan kepada umat Islam yang ikhlas untuk
untuk sampai kepada islah ummah lah, untuk membangunkan umat. Jadi kalau tak ikhlas, macam mana Allah nak bantu? Tak. Jadi kita punya realiti terdekat kita apa sekarang? Apa yang jadi kat Palestin lah. Betul tak? Yang kat Palestin ni dah berapa puluh tahun dah. Berapa puluh tahun dah Palestin dijajah? Berapa tahun? Daripada 1948 sampai sekarang, berapa puluh tahun? Lebih kurang 70 tahun. Kan? Lebih kurang lah. Kan? Jadi, kenapa Allah tak menang kaum Islam? Sebab pemimpin umat Islam yang ada selama dah berpuluh-puluh tahun ni, ada kesepakatan, tapi masing-masing tak ikhlas. Betul tak? Jadi macam mana nak dapat bantuan Allah? Okay, baik. Jadi sebab tu dosa batin ni nampak simple je. Betul tak? Hasad ataupun ujub ataupun apa lagi dan sebagainya. Nampak benda tu simple lah. Tapi selepas itu besar. Betul tak? Jadi sebab tu buku ni dia nak merawat daripada akar masalah umat Islam. Kan? Dia nak merawat akar kepada masalah yang berlaku dalam umat Islam. Jadi akar kita adalah pada diri kita sendiri. Sebab musuh kita bukan orang luar. Musuh kita adalah kita sendiri. Mana musuh dalaman tu bukan musuh luaran. Kan? Musuh terbesar kita adalah musuh dalaman kita. Bukannya musuh luaran kita. Kan? Jadi itu huraian disebut kat situ lah. Sebab tu dia kata apa? Dia kata apa? Fa kaifa yatahaqqaqu nasrullah lil muslimin idza kanat alsinatuhum wa aqwaluhum fi wadin minad da'awa wa nufusuhum taihatan fi wadin akhar minat tanafus 'ala dunya wa tasabuqi ila ahwa'iha. Dia kata macam mana nak dapatkan bantuan ataupun kemenangan daripada Allah pada umat Islam ni sekiranya lidah-lidah mereka, mulut-mulut mereka, perkataan-perkataan mereka di satu lembah. Dan jiwa-jiwa mereka di lembah yang lain. Kan? Maksudnya contoh, kononlah mulut kata kita kena bersatu. Kita mesti sepakat. Tapi jiwa masing-masing, kita ada matlamat. Kita nak ambil harta contohnya. Ataupun kita ada matlamat nak dapat kemegahan contohnya. Jadi dia kata mulut satu lembah tapi jiwa di lembah yang lain. Macam mana nak dapat bantuan ataupun kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, baik. Jadi sebab tu yang paling penting adalah zahir dan batin tu mesti sekali. Kan? Maknanya mulut cakap kita mesti ikhlas dalam bersepakat. Maka perbuatan kita, jiwa kita mesti juga menurut apa yang kita sebut dengan perkataan kita, dengan zahir kita. Jadi itu yang akan membawa kepada bantuan kemenangan daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, baik. Jadi sebab tu sampai sekarang umat Islam tak memperoleh kemenangan sebab masalah batin. Dosa batin ni. Masing-masing, dia kata apa? Masing-masing dia ada nak rasa kemegahan diri masing-masing. Jadi masing-masing tak boleh terima mendapat orang lain. Masing-masing tak boleh bersepakat untuk satu benda. Kan? Kemudian dia kata masing-masing tidak boleh mempercayai antara satu sama lain. Kan? Sebab semua takbur, semua rasa diri paling betul. Betul tak? Dan dia kata wahum la yatahabbuna wa la yatawadduna an sidqin. Mereka ni juga umat Islam ni lah. Kita ni sekarang ni lah. La yatahabbuna, tidak saling mencintai.
wala yatawadduna, saling berkasih sayang, an sidqin, dengan tulus. Kan? Maknanya kita berkasih sayang ni dalam hubungan yang berbentuk zahir saja. Kan? Maknanya nampaklah luaran badan ni nampak macam kita berkasih sayang. Tapi jiwa kita tu sendiri tidak begitu. Sebab apa? Kita berkasih sayang dalam keadaan tidak tulus dalam kita bersahabat ataupun kita berhubungan ataupun kita berkasih sayang sesama umat Islam. Jadi itu dikata macam tu lah. Kemudian dia kata wala wahum la yata'awanuna min ajli zalikullihi illa bimiqdar. Jadi mereka tidak saling bekerjasama melainkan pada kadar-kadar tertentu saja. Contoh, kita bekerjasama dalam bab ekonomi contoh. Bab lain kita bercerai lah. Kan? Ataupun kita bekerjasama dalam bab ketenteraan contoh. Tapi bab keselamatan kita cerai lah contoh. Kan? Jadi bekerjasama dengan matlamat yang tertentu saja. Adapun matlamat lain kita berpisah, kita bercerai. Jadi tak boleh sifat kerjasama tu tak menyeluruh. Kan? Dia hanya bekerjasama sekiranya ada kepentingan untuk diri dia. Kan? Itu maksud dah. Sebab tu di bab tajuk ni Al-Khatarul Akbar ni, bahaya terbesar dalam umat Islam ni, iaitu jiwa umat Islam itu sendiri ditutup perbahasan tajuk ni dengan satu hadis. Hadis ni semua tahu lah. Hadis Nabi SAW sebut berkenaan dengan penyakit wahan. Betul? Semua tahu kan? Jadi wahan ni apa? Jadi hadis tu secara mafhumnya sebut umat Islam ni dia seperti buih-buih di lautan. Betul tak? Sahabat tanya, adakah umat Islam ni sikit? Nabi jawab, tak, ramai. Tetapi umat Islam yang ramai ni seperti buih-buih di lautan. Jadi kita pergi pantai, kita tengok buih ombak kan. Buih tu lepas dia langgar pantai, dia pergi mana? Hilang lah. Buih tu banyak, betul tak? Buih pada ombak, dia langgar pantai, sampai pantai buih tu banyak. Tapi bila dah langgar pantai, buih tu hilang, betul tak? Jadi tu perumpamaan Nabi pada umat Islam. Umat kita ramai, 1 point berapa bilion ni. Tapi seperti buih-buih di lautan. Ada tapi wujuduhum kal adam lah. Ada macam tak ada. Kita lah. Kan? Kan? Sebab tu kalau sebab tu dia kata apa? Musuh ni sebab kita ni macam buih-buih lautan ni, Nabi kata Allah cabutkan perasaan takut daripada musuh. Mana musuh tak takut dengan kita. Kan? Sebab apa? Allah cabut perasaan takut daripada musuh-musuh umat Islam. Sebab apa? Sebab kemudian Allah campakkan satu penyakit dalam jiwa umat Islam, iaitu penyakit wahan. Wahan tu apa? Sahabat tanya. Wahan tu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takut mati. Kan? Jadi penyakit wahan ni yang melanda umat sekarang ni. Kan? Kita ada 1 bilion lebih umat Islam, tapi kita tak dapat selamatkan saudara-saudara kita di Palestin yang rakyat dia lebih kurang 3 juta. Mana lagi 1 bilion lebih ni pergi mana? Buih-buih di lautan lah. Betul tak? Ke salah? Betul kita koreksi diri kita balik lah. Kan? Jadi sebab tu kita baca buku-buku gini. Sebab kita nak timbulkan kesedaran bukan pada orang lain, pada kita sendiri. Kan? Sebab hubud dunia ni dia banyak benda. Kan? Nanti tajuk selepas tu dia kata manba'u hazan khatar. Kat mana lahirnya bahaya ni? Iaitu jiwa manusia ni yang tidak dihiasi dengan amal-amal soleh,
yang bertepatan dengan manhaj Islam yang sahih. Jadi kat mana bermulanya ia? Bermula kat mana? Bermula dia satu, dia kata wa ta'alluqul qalbi bid dunya wa wad'uha fi a'la minal martabatil haqiqiyyati allati wada'aha Allah azza wa jalla fiha. Jadi asal muasal kepada mara bahaya yang menimpa umat Islam ni satu je dia kata. Kan, iaitu kebergantungan jiwa dengan dunia. Kan? Wa wad'uha, dan meletakkan dunia ni fi a'la minal martabatil haqiqiyyah. Dan meletakkan dunia ni lebih tinggi daripada kedudukannya yang sepatutnya, yang seperti mana yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Patutnya dunia, sebab tu dunia dinamakan dunia. Sebab dia bawah. Betul tak? Sebab tu dia ada ulia, dia ada dunia. Ulia atas. Ulia ni akhirat lah. Dunia bawah, duduk bawah. Tapi kita lain. Umat Islam sekarang kan, kita letak dunia dekat tempat mulia. Betul? Betul? Kan? Patutnya dunia ni letak dekat dunia bawah. Kan? Bukannya dunia kita letakkan atas akhirat. Kan? Dia banyak sebenarnya kan? Banyak. Contoh dia. Contoh telefon lah. Sehari main telefon dengan sehari baca Quran. Mana banyak lagi? Ataupun sehari dengan telefon dengan sehari manfaatkan masa dengan ilmu. Mana banyak lagi? Jadi kat situ kita dah tahu dah, kita cinta dunia ke tidak. Betul? Ini cakap kat diri sendiri lah kan. Saya cakap kat diri saya ni, awak jangan terasa. Kan? Jadi hubbu dunia tu daripada sekecil-kecil perkara ni. Ini bawa cerita benda-benda simple. Banyak lagi benda-benda besar. Tak cerita lagi harta kita lebih banyak untuk akhirat ke untuk dunia. Kan? Tak cerita kat situ lagi. Kan? Jadi banyak benda lagi yang memang betul Nabi kata penyakit wahan yang melanda umat Islam. Tak, cinta dunia takut mati. Kan? Jadi itu asal muasal kepada jiwa manusia yang tidak terisi dengan amal soleh, yang tidak bertepatan dengan manhaj Islam yang sebenar. Kan? Jadi sebab apa? Sebab bergantung dengan dunia ni sangat. Kan? Bergantung dengan dunia. Kemudian bukan setakat bergantung je, dia letak dunia ni di tempat yang lebih tinggi daripada sepatutnya yang Allah letak. Kan? Dunia ni, dia kena faham kat sini lah. Kat sini bukan maksud tinggalkan dunia ni, bukan macam tu maksud dia. Tapi kita jadikan dunia ni sebagai kita punya tempat apa? Tempat tanam benih. Sebab kita nak menuai hasil dekat akhirat. Betul tak? Maknanya kat dunia ni sebagai sebab tu rasanya kita baca ada bincang sikit berkenaan dengan kitab Qimatul Zaman kan. Dia cerita pasal masa. Kan? Jadi dunia ni sebenarnya roksumal kita. Modal kita. Bila Allah kirimkan kita di dunia ni, maka masa yang ada di dunia ni adalah roksumal kita. Modal kita untuk kita berniaga. Yang mana untung dia kita dapat kat mana ni? Di akhirat. Jadi kalau roksumal kita yang Allah bagi ni, iaitu masa kita di dunia ni, tak digunakan dengan berniaga secara betul-betul, kita punya modal ni, dia dua lah. Sama ada untung dan rugi lah. Tak? Kalau kita gunakan modal tu, kita niagakan dengan niagakan cara yang betul, maka kita akan untung. Tapi kalau kita gunakan modal kita tu dengan cara yang salah ataupun cara yang tak betul, maka kita akan rugi. Jadi itu masa kita dekat dunia lah. Jadi dunia ni jabatan untuk akhirat. Kan? Bukannya dunia ni matlamat kita. Kan? Bukan dunia ni matlamat kita. Matlamat kita akhirat, dunia sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jambatan untuk kita sampai kepada tujuan akhir kita. Kan? Jadi itu maksud dia. Jadi jangan salah faham lah. Tinggalkan dunia. Maka kalau ada anak, tinggalkan anak. Kalau ada bini dua, tinggalkan dua-dua bini. Contoh. Kan? Bukan itu maksud dia. Digunakan kehidupan yang ada sekarang ni sebagai ladang pahala lah.
Tak. Kalau bujang, guna masa bujang untuk buat pahala. Cara orang bujang lah. Kalau ada keluarga, cari pahala dengan cara orang berkeluarga. Kalau jadi ketua, cari pahala dengan sebagai ketua yang baik lah. Kan? Itu maksud dia lah. Itu okay, kemudian selepas tu Tuan Mengarang datangkan satu hadis lah. Okay. Berapa lagi teh? Banyak ke ni? Di dalam satu hadis Nabi SAW sabda, fa wallahi mal afkaru akhsha alaikum. Jadi Nabi kata, bukanlah kefakiran tu yang aku takut ke atas kamu. Tapi yang aku takut bila mana engkau dikurniakan dunia seperti mana engkau dunia yang dikurniakan kepada umat-umat sebelum kamu. Maka fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kamu, iaitu umat kuah, berlumba-lumba mengejar dunia seperti mana umat-umat terdahulu berlumba-lumba mengejar dunia. Maka fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kamu akan binasa ataupun dunia itu akan membinasakanmu seperti mana dunia yang membinasakan umat-umat terdahulu. Kan? Ini pesan Nabi pada umat dah. Kan? Nabi bukan takut umat kita jatuh fakir. Tapi Nabi takut umat kita cinta dunia. Kan? Seperti mana umat terdahulu cintakan dunia. Okey, apa? Kemudian min nata'ij hadzal khatar. Dan antara natijah daripada mara bahaya ini lah, bahaya terbesar ini, banyak ada disebut kat sini. Lebih kurang ada 1, 2, 3, ada banyak ada 4 tak silap kan. Ada 4 lebih kurang lah natijah ada. Jadi kita ambil satu. Dia natijah kepada bahaya terbesar umat Islam ni, iaitu jiwa manusia yang tak disertai dengan amal soleh ni tadi. Tahaddumu arkanil mujtama' islami, akan meruntuhkan kelompok umat Islam, masyarakat umat Islam. Kan? Sebab apa? Sebab setiap individu-individu yang menjadi komponen dalam masyarakat ni telah masuk dalam jiwa mereka cintakan dunia. Kan? Jadi individu-individu sebagai komponen masyarakat, betul tak? Contohlah, individu-individu ni komponen kepada satu keluarga, dan satu keluarga ni komponen kepada masyarakat. Betul? Jadi sekiranya satu keluarga ataupun beberapa individu dalam keluarga ni telah dicemarkan dengan hubul watan atau hubul dunia ni, maka akan memberi efek kepada komponen-komponen masyarakat. Sebab masyarakat terbina daripada individu-individu, betul tak? Jadi kalau individu-individu ni yang ada masalah ni, maka masyarakat juga terkesan, walaupun tak semua macam tu, tapi tetap memberi kesan. Maka akan meruntuhkan masyarakat umat Islam. Kan? Sebab apa? Sebab bahaya ni lah. Kan ada banyak kan? Ada lebih 3 ataupun 4 lagi lah. Okay, kita khulasah dia. Khulasah untuk tajuk, untuk bab ni.
Dia kata wa khulasatul qaul inna jami'a ma yu'anihi muslimuna al-yawm min al-afati wal masaibi wal al-mukhtalifah innama huwa nabi'un min hadzal khatar akbar. Jadi dia kata kesimpulan daripada tajuk ni, dia kata semua yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini daripada minal afat, maknanya sakit penyakit wal masaib al mukhtalifah, dan musibah-musibah yang pelbagai, innama huwa nabi'un. Jadi sakit penyakit ni adalah terbit daripada hazal khataril akbar, terbit daripada bahaya terbesar tadi yang kita sebut tadi tu iaitu nufusuna, kan, jiwa kita sendiri. Itu di bab ni adalah cerita apa itu bahaya terbesar. Dan bab seterusnya dia kata wa hadza huwal ilaj. Jadi bahaya terbesar tu sebagai penyakit, maka ini ilaj dia. Ini ubat dia. Ini cara nak mengubatinya. Kan? Jadi apakah ubat dia? Kan? Tapi sebelum tu dia masuk, dia kata sebelum kita nak cerita macam mana nak ubati penyakit ni, penyakit yang melanda umat kita ni, ditanya dulu, adakah permasalahan yang aku sebut ni tadi, masalah umat Islam ni, kau setuju ke tak setuju, dia kata. Kan? Sebab tahu kita ni bermasalah adalah sebahagian daripada solusi. Betul tak? Tahu yang kita ni sakit adalah sebahagian daripada solusi untuk kita cari ubat. Betul tak? Sebab tu sama kat macam peksa lah. Kan? Peksa, kita jawab soalan. Sebelum kita jawab soalan tu, kita buat benda. Faham soalan lah. Kan? Sebab tu fahmu soal nisful jawab. Betul tak? Faham soalan adalah sebahagian daripada jawapan dah sebenarnya. Sama juga, tahu kita ni ada masalah ataupun kita setuju yang kita ni ada masalah, maka sudah memberi sumbangan kepada sebahagian daripada solusi dia. Sebab kita tahu kita sakit. Sebab ada orang dia dipayah sebab dia sakit, tapi dia tak mengakui yang dia sakit. Betul tak? Jadi payah lah. Tak ada solusi lah orang macam ni. Betul tak? Jadi cara dia, ataupun sebelum nak cerita apa ubat dia, sepakat dulu. Kita sakit ke tak sakit? Umat kita ni tengah tenat ke tidak tenat? Kalau kita kata kita setuju, umat kita tengah tenat, okey, mari sama-sama kita cari apa ubat dia, ataupun kita bincang apa ubat dia. Kan? Untuk umat yang tengah tenat ni. Okey, baik? Okey, dia apa ubat dia? Dia kalau siapa biasa baca lah, siapa biasa baca karya-karya karangan Syekh Madhan Al-Buti ni, kebiasaannya dia mesti akan contohlah, kalau ditawarkan solusi, dia akan sebut jadi solusi ni aku utamakan untuk aku dulu, kemudian barulah aku akan ajak orang lain lah. Jadi dalam ni pun sama. Dia kata ubat tu aku sendiri yang akan makan dulu ataupun lalui dulu, barulah aku akan ajak orang lain. Kan? Maknanya nak bagi tahu dia sebahagian daripada umat kita sekarang lah. Kan? Dia sebagai salah seorang daripada anggota umat zaman sekarang ni yang memerlukan kepada ilah juga. Jadi dia kata sebelum aku nak sebutkan apakah ubat dia, aku sendiri yang kena berubat dulu. Itu kebiasaan dia. Memang siapa biasa baca karangan dia, memang dia akan sebut macam tu. Kan? Jadi dia kata apa? Ilah dia apa? Dia kata an natazakkara ya akhil muslim huwiyatana fi hazihil hayah. Ni cara dia ataupun ubat dia, ataupun cara nak ilah dia, merawatnya adalah kita mesti natazakkar, mengingati bahawa huwiyatana fi hazihil hayah. Hakikat kita di dunia ini sebagai apa? Yang itu yang pertama. Mengetahui hakikat kita di dunia ini sebagai siapa. Siapa kita ini? Siapa hakikat kita?
Dan yang kedua, summal wazifatal lati khuliqna lil qiyami biha. Kemudian kita mengetahui apakah tanggungjawab kita yang kita diciptakan untuk kita menjalankan tanggungjawab kita itu. Okay. Kita ni siapa yang pertama, kemudian apa tanggungjawab kita seperti mana yang Allah tuntut kepada kita. Dan yang ketiga, summa an nastamirra fi tadhakkuriha kullama sahawna aw ghafalna anha. Kemudian kita akan berterusan fi tazakkuriha, mengingatinya sekiranya selagi mana kita sahawna, sama ada kita terlupa, au ghafalna anha, ataupun kita cuai, kita lalai. Jadi apakah hakikat kita sebenarnya? Hakikat kita ni apa? Jadi disebut innana abidun mamlukuna lillahi azza wa jalla. Kita ni hamba Allah. Hakikat kita di dunia ini adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Pak? Dan itu khulasah dah. Sebab dalam ayat Quran sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul tak? Solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hakikat kita. Okay. Kemudian wazifatuna, kita punya tanggungjawab dekat dunia ni sebagai hamba Allah pula adalah apa? Fahiya an nad'a hazil ubudiyyata mawdi'at tanfiz. Hendaklah kita meletakkan perhambaan kita ni kepada tempat kita tanfiz. Tanfiz ni kita melaksanakan apa tuntutan seorang hamba kepada, ataupun tuntutan Tuhan kepada hambanya. Jadi kita sempurnakan tuntutan itu. Jadi itu maksud ubudiyah. Kita menghambakan diri kepada Allah SWT dengan cara kita ibadat, melakukan ketaatan, meninggalkan larangan-larangannya. Itu wazifah kita. Kan? Itu wazifah kita. Jadi itu maksud dah. Jadi ini yang membezakan orang mukmin dengan orang kafir. Betul tak? Itu yang membezakan orang mukmin dengan orang kafir. Betul tak? Sebab orang kafir dia hidup kat bumi, dia hidup kat dunia ni, dia punya falsafah hidup dia apa? Dia falsafah dia YOLO lah. Tahu YOLO? You only live once. Engkau hanya hidup sekali. Itu falsafah dia. Hidup sekali dekat dunia ni. Bila hidup sekali je kat dunia ni, maka enjoy lah dengan dunia. Itu falsafah dia orang, barat Tapi kita pun YOLO juga. Kita hanya hidup sekali kat dunia ni, tapi bukan enjoy. Kita melakukan tuntutan-tuntutan yang Tuhan kita perintahkan kepada kita. Sebab kalau kita tak buat, maka akhirat nanti dua je. Kalau kita buat tuntutan-tuntutan yang dipertanggungjawabkan kepada kita, maka balasan dia di akhirat syurga lah. Tapi kalau kita tak buat tuntutan-tuntutan yang diperintahkan oleh Tuhan kita kepada hamba-hambanya, kita sebagai hambanya, maka akhirat nanti di neraka lah. Sebab kita tak taat. Kan? Jadi kita pun you only live once juga. Sekali je hidup kat dunia, tapi kita bukan enjoy. Kita buat ibadat. Kan? Itu beza mukmin dengan kafir. Mukmin tak ada matlamat hidup. Betul tak? Dia tak ada matlamat hidup dia. Matlamat hidup ni maksudnya matlamat hidup terakhir dia. Dia adalah matlamat hidup dia nak kahwin, dia nak ada keluarga, dia nak kaya, dia nak jadi jutawan. Itu matlamat hidup juga. Tapi akhir matlamat hidup dia ada tak? Tak ada. Orang kafir tak ada. Dia beza dengan orang Islam, orang mukmin. Matlamat hidup kita, akhir matlamat kita adalah apa matlamat akhir tu? Mardatillah lah. Mardatullah, betul? Meraih keredaan Allah SWT. Cara nak meraih tu, buat ibadat, tinggal larangan, betul tak? Jadi itu matlamat kita. Kita ada hidup, ada matlamat. Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu dia kata ilas dia apa, ubat dia apa, tahu kita ni siapa. Kita ni hamba Allah. Bila kita hamba Allah, maka kita mesti menunaikan tuntutan-tuntutan sebagai hamba kepada Allah.
Jadi Allah tuntut kita ibadat kepadanya, taat kepadanya, jauhi larangannya. Jadi kita buat yang tu. Kan? Jadi itu ubat dia yang membezakan kita dengan kafir. Yang dia jadi apa yang menimpa kita sekarang ni, sebab kita tahu hakikat kita di bumi, di dunia ni, tapi wazifah kita tak jalankan dengan baik. Maka bila kita jalankan dengan baik, tanggungjawab kita tu, kita dengan kafir ni cara hidup dah sama, gaya hidup sama. Sebab tu kita makin lama makin lemah. Betul tak? Betul tak? Ke salah? Betul Sebab tu dalam nak disebut dalam ni dia kata, sebab tu Allah SWT mengajarkan kepada kita dalam satu ayat. Yang satu ayat ni memberitahu matlamat kita di dunia. Iaitu ayat apa? Yang kita ulang hari-hari. Kita ulang setiap rakaat. Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah, kami sembah, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Betul? Jadi ayat ni sebenarnya untuk tambih, untuk memberi peringatan kepada kita umat Islam hari-hari. Bukan setakat hari-hari, setiap rakaat. Kan? Setiap rakaat untuk kita tahu yang kita ni adalah hamba kepada Allah SWT. Kan? Sebab tu solat ni penting. Kan? Sebab tu solat ni penting. Sebab tu tak solat ni banyaklah dia punya ni kan. Dia akan banyak bawa kepada macam-macam. Bila tak solat, dia tak baca ayat ni. Ataupun dia tak faham ayat ni. Kan? Jadi dia tahu dia ni hamba Allah. Jadi dia hidup bebas, hidup lara, hidup dalam lembah maksiat dan sebagainya. Okey, itu ilaj dia, kan? Ilaj dia 3 benda tadi lah. Pertama, kita kena ingat kita ni siapa, iaitu kita hamba Allah. Yang kedua, kita kena tahu apa tanggungjawab kita sebagai hamba, iaitu taat kepada perintah Allah, melakukan ibadat dan menghindarkan perkara-perkara larangan Allah. Kemudian kita mesti istimrar, berterusan dalam keadaan tazakkur, sentiasa ingat. Seperti mana kita sebut tadi, macam mana Allah nak mengingatkan kita sentiasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagai satu peringatan kita setiap hari, setiap rakaat. Untuk kita peringatan kepada kita siapa, apa tanggungjawab kita. Okey, apa Kemudian dia kata, tajuk selepas tu as-sabilu ila isti'mal hazan ilaj. Macam mana cara untuk menggunakan ilaj ini, iaitu ubat ini lah. Kan ada beberapa cara lah. Tapi poin paling penting dia kata jihad. Kan, bukan jihad angkat pedang lawan musuh ni, tapi jihad lawan nafsu sendiri. Kan, jihad melawan nafsu sendiri. Makna jihad melawan keinginan nafsu, jihad melawan keinginan diri, jihad melawan perkara-perkara yang membawa kepada ketidakbaikan lah. Kan? Sebab itulah ayat Al-Quran sebut wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Betul? Siapa yang berjihad kepada kami, kami akan menunjukkannya jalan-jalan kami. Kan? Jadi jihad ni bukan benda yang mudah lah. Sebab tu dia kata wa huwal fariqul lazi yawsulul mu'mina sadiqa fi imanihi. Jadi jihad yang dengan makna sebenar-benar jihad ni yang membezakan mukmin yang sebenar dengan orang yang munafik. Kan? Ya, ada beberapa cara lah, ataupun wasilah untuk kita sampai kepada ilaj itu.
kan, untuk kita sampai kepada kita nak mengubati itu, kan. Ada beberapa wasilah kat sini disebut ada 4 lah. Yang pertama dia kata tafakkurul insanu fi zatihi wa masirihi wa riqabatillahi azza wa jalla alaihi wa iqazul akli ila zalik inda kulli ghaflatin wa nisyan. Yang pertama dia kata manusia tu mesti sentiasa berfikir kepada diri dia sendiri. Sentiasa diri sendiri tu fikir. Fikir ni maksudnya merenung, mengoreksi diri sendiri, muhasabah diri sendiri. Itu maksud dia. Wa riqabatillahi azza wa jalla alaihi, dan pemantauan, pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tahu kita ni di bawah pengawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perhati kita. Dan wa iqazul akli, dan membangunkan, mengejutkan akal. Setiap kali ghaflah, lalai, wa nisyan, dan lupa, kan. Sebab tu kenapa nombor 1 disebut kat sini? Sebab Nabi SAW pun dia ada ambil masa untuk tafakkur. Betul tak? Bila Nabi ambil masa untuk tafakkur, fikir. Dalam sirah sebut antara contoh Nabi melakukan tafakkur, mengoreksi diri sendiri adalah ketika mana Nabi pergi berkhalwah di Gua Hira. Jadi kat situ Nabi buat apa? Tafakkur. Nabi mengoreksi diri sendiri, kan. Jadi itu sebabnya, ataupun itu kenapa wasilah yang pertama adalah tafakkur insan fi zatihi. Di cara untuk kita sentiasa mengingati diri kita, antara salah satu caranya apa? Jadi disebutkan sini al-iksar min mujasalatis salihin, memperbanyakkan duduk dengan orang-orang yang soleh. Sebab orang soleh ni yang biasa akan mengingatkan kita. Tak? Jadi kalau duduk dengan orang soleh, dia akan sentiasa mengingatkan kita pada Allah lah. Tapi kalau duduk dengan orang yang cuai, orang yang lalai, maka dia tak mengingatkan kita pada akhirat. Dia akan mengingatkan kita kepada dunia. Betul tak? Betul Jadi cara dia adalah iksar min mujasalatis salihin, memperbanyakkan duduk dengan orang yang soleh. Dan yang kedua dia kata, wasilah yang kedua, iltizamu wirdin daimin muntazimin min qiraati kitabillahi ta'ala wa ma yatba'uhu min at-tasbihi wal istighfari wa zikrillah ta'ala. Melazimi wirid-wirid, iaitu antara wirid yang kita kena lazimi adalah membaca Al-Quran. Kemudian antara lain bertasbih, istighfar dan zikir kepada Allah SWT. Membaca Al-Quran ni banyaklah hadis-hadis sebut. Betul? Jadi banyaklah sebut baca Al-Quran ni salah satu daripada cara yang paling dekat, cara yang paling mujarab untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, baca Quran, kan. Antara ibadat yang terafdal lah dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, itu dah kita dah ma'aruf semua. Kemudian tasbih, zikir, istighfar pun dalam Quran pun banyak sebut. Betul? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar wadhkur rabbaka fi nafsika wazkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebagainya. Di ayat-ayat ini sebut wasabbih, dan bertasbihlah, wazkur, dan berzikirlah, kan. Kemudian wastaghfir, kan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah, dan lepas tu wastaghfir, dan beristighfarlah. Dan yang ketiga, wasilah yang ketiga,
adalah kasratu du'a wal ibtihal wa tadarru'i lillahi azza wa jalla, memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ni nampak simple. Kan? Nampak simple. Tapi sebenarnya dia adalah benda yang penting dalam kehidupan umat Islam. Kan? Kalau takkanlah Allah sebut dalam Quran. Allah sebut apa? Berkenaan dengan doa ni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan? Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni, doalah kepada aku, astajib lakum. Aku akan memustajabkan permintaan kamu. Jadi sebab tu kita kena berdoa. Apa-apa yang kita minta, yang kita hendak, kita minta dengan Allah. Kan? Nampak benda tu simple. Maknanya contoh kita kata benda ni tak payah doa pun. Allah nak bagi, Allah bagi. Tapi Allah tak bagi, tak dapat lah. Dia salah kat situ. Patutnya kalau dia ada benda-benda yang dia rasa dia nak minta dengan Allah. Ataupun benda-benda yang dia rasa dia minta jauh, doa dengan Allah, jauhkan benda tu kan. Jadi benda-benda tu nampak simple lah. Tapi Allah sendiri sebut dalam Quran, ud'uni, doalah kepada aku, astajib lakum. Sebab apa? Bila berdoa ni, dia dah maksudnya Allah akan mustajabkan ia. Kan? Jadi doa dah, banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Insya-Allah Allah akan mustajabkan. Mustajab ni ada 3 benda lah kan. Istijabatu doa ni 3 lah. Doa tu mustajab. Yang pertama serta-merta. Yang kedua ditangguhkan. Yang ketiga di akhirat. Kan? Jadi salah satu daripada 3 ni semua mustajab. Cuma Allah bagi sekarang, ataupun Allah akan kalau tangguhkan, Allah bagi akan datang, ataupun kat dunia tak dapat tapi kat akhirat dapat. Kan? Jadi doalah kan. Apa-apa yang kita nak mengadu ke, apa-apa kita doa kepada Allah Subhanahu taala. Dan yang keempat disebut yang keempat dia kata tajannubu aklil haram, menjauhi makan yang haram. Kan? Menjauhi makan yang haram lah. Apa-apa jenis makan haram. Maksudnya makan harta orang, makan riba, makan rasuah. Contoh kan. Dia benda-benda ni semua benda-benda yang haram. Kan? Jadi nampak benda ni simple lah. Tapi yang keempat ni, nampak benda ni simple, tapi yang keempat ni, kalau kita makan daripada sumber yang haram ke, atau makan makanan yang haram ke, makan daripada harta yang haram ke, walaupun kita baca Quran, walaupun kita tasbih, walaupun kita istighfar, walaupun kita berzikir, walaupun kita berdoa, tapi selagi mana kita makan haram ni, semua ibadat-ibadat kita ni tak sampai. Betul? Betul Sebab ada satu hadis dalam Matan Ba'im, betul? Disebut hamba Allah ni berdoa, tapi makan dia makan yang haram, pakaian dia pakaian yang haram. Kan? Jadi macam mana Allah nak mustajabkan doa dia? Kan? Dalam ni ada hadis dia. Ni. Zakara rajul yutilu safara ash'as akbar yamuddu yadahu ila sama ya rab ya rab. Ini doa kepada Allah, ya rab ya rab, wa mat'amu haram, makan dia makanan yang sumber haram, masyrabuhu haram, minum dia juga daripada sumber yang haram, wa malbasu haram, pakai pakaian daripada sumber yang haram, wa ghuziya bil haram, memperoleh makanan dengan cara yang haram, fa anna yustajabulah. Macam mana nak dapat mustajab doa dia? Kan? Doa kepada Allah tapi buat benda yang sama, makan haram, minum haram, pakaian haram. Kan? Jadi itu beberapa wasilah untuk ilaj tadi. Kan? Wasilah untuk ilaj. Tu dan bab yang belakang dia kata la ta'nina tasmiyat. Maknanya kita namakan ni ilaj kita ni apa? Kan? Adakah kita panggil dia tasawuf, ataupun kita panggil dia suluk, ataupun kita panggil dia tarbiyah? Ikutlah mana-mana pun. Syekh Muhammad Mufti kata, nak panggil kita tasawuf silakan, nak panggil tarbiyah silakan, nak panggil suluk silakan. Tapi kalau
diberi pilihan untuk, ataupun kalau ada yang lebih afdal, nama dia apa? Syekh Muhammad Putih sebut apa? Kalau daripada banyak tadi, tasawuf ke, suluk ke, tarbiyah ke, yang paling afdal kita nak namakan apa ilah yang kita buat ni? Dia kata istilah yang paling afdal adalah Islam lah. Kan? Islam lah yang paling afdal nama dia. Kau nak panggil dia tasawuf ke, kau nak panggil dia tarbiyah ke, nak panggil suluk ke, ikut awak lah. Tapi yang paling, kalau nama dia paling afdal Islam. Sebab Islam yang menyeru kepada menjauhi daripada dosa-dosa batin ni. Kan? Jadi ada sebahagian jumhur majoriti umat Islam panggil dia tasawuf. Kan? Maknanya ilmu yang membahaskan berkenaan dengan menjauhi perkara-perkara ataupun menjauhi dosa-dosa batin ni, jumhur majoriti umat Islam panggil dia tasawuf. Ada sebahagian ulama panggil dia suluk, ada sebahagian ulama panggil dia tarbiyah. Ikutlah mana-mana nama pun, tapi semua tu Islam. Sebab Islam melalui Al-Quran dan Sunnah sudah menyebutkan kepada bahawa perlu kepada tazkiyatun nafs. Kan? Tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa daripada dosa-dosa zahir dan batin. Okey, Pak? Dan bab seterusnya disebut at-tasawuf al-akhlaqi wa tasawuf al-wijdani. Tasawuf akhlaki ni tasawuf dari sudut akhlak. Maknanya tazkiyatun nafs ni, penyucian jiwa ni dari sudut akhlak. Kemudian di sana ada tasawuf wijdani. Tasawuf wijdani ni yang bukan tasawuf awam lah. Jadi kita sebagai orang awam, tasawuf kita tahu perkara-perkara yang sifat-sifat mahmudah dan kita menjauhi sifat-sifat yang mazmumah. Itu tasawuf akhlaki. Ataupun tasawuf wijdani ni yang kita sebut fana, baqa' dan sebagainya tu, itu tasawuf wijdani. Yang itu perbahasan orang yang ahlul khawas. Kan, bukannya awam. Kita awam, sebagai orang awam kita ambil tasawuf dari sudut akhlak kita. Kan, yang ni tak ada khilaf. Kan, yang ni tak ada khilaf. Tasawuf dari sudut akhlak ni tak ada khilaf. Semua sepakat mesti menjauhkan diri daripada sifat riak, ujub, takbur dan sebagainya, dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah seperti tawaduk, sabar dan sebagainya. Itu tak ada khilaf. Kan, jadi yang perlu diutamakanlah tasawuf dari sudut akhlak ni. Kan, dari sudut akhlak ni itu yang paling utama. Jadi kalau yang tu pun kita tak lepas, jangan ceritalah fana tak fana, baqa' tak baqa', jangan cerita situ. Awak bukan ahli dia. Awak riak tu masih nampak ada muka awak tu. Okay. Contohlah kan. Awak tu lah. Dah lah takbur, riak. Tak insem pula. Contohlah kan. Jadi utamakan tu dulu. Kan? Utamakan tu dulu, barulah kita dah kuasai betul-betul benda-benda yang kita kena hiasi diri kita dan benda-benda yang kita kena jauhi daripadanya, barulah kita pergi kepada step seterusnya, iaitu tasawuf wijdani. Bukan kat sini maksud dia tasawuf wijdani tak ada. Bukan itu maksud dia. Tasawuf wijdani ni tasawuf ahlul khawas. Awam macam kita utamakan membetulkan akhlak kita ni. Kan? Menjauhi daripada dosa-dosa batin ni. Okey, Pak? Jadi kita buat kejumah sikitlah. 10 sifat mahmudah, 10 sifat mazmumah menurut Imam Ghazali. Rujukan dia kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Boleh baca situ. Jadi kat situ ada Imam Ghazali sebut 10 sifat mahmudah yang perlu kita hiasi dalam diri kita, 10 sifat mazmumah yang perlu kita jauhi. Boleh cari dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Boleh baca kat situ lah. Ataupun kalau kita jauhi ada penawar bagi hati. Kan? Penawar bagi hati boleh baca kat situ. 10 sifat mahmudah, 10 sifat mazmumah. Kan? Jadi kuasai yang 20 ni dulu. Kan? Kuasai 20 ni dulu, barulah pergi pada tasawuf wijdani dulu ni. Nak fana ke tak fana ke, kasyah ke tak kasyah ke, kan? Kita kena
kita kena settle yang asas dulu. Settle yang asas dulu lah. Barulah pergi kepada next step. Step seterusnya. Kemudian last sekali adalah perbahasan muskilatuna akhlaqiyatun wa laysat fikriyah. Jadi kata Syekh Ramadan Al-Buti, permasalahan kita umat Islam ni adalah pada akhlak, bukan pada pemikiran. Kan? Itu ditegaskan oleh tuan pengarang Syekh Ramadan Al-Buti, sebab ada pemikir-pemikir umat Islam dia kata masalah umat Islam ni adalah pada masalah pemikiran. Kan? Jadi itu tak disetujui oleh Syekh Ramadan Al-Buti lah. Sebab dia kata apa? Pemikiran ni bukan akar dia. Akar dia akhlak kita. Kan? Akhlak kita. Contoh, kita kalau ego, kan? Akhlak kita kalau ego, tak menerima teguran, maka itu yang akan membawa kepada pemikiran kita ni seleweng. Tak boleh terima kebenaran. Betul tak? Maka kita akan terkesan dengan sekularisme ke, terkesan dengan liberalisme ke, terkesan dengan ism-ism yang lain lah, hedonisme ke, apa lagi, komunisme ke, apa lagi, sosialisme ke, dan sebagainya, ism-ism yang lain, kapitalisme ke, kan. Dia ni betul-betul serangan pemikiran. Asal dia bukan masalah akal kita, kata tuan mengarang lah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, bukan masalah pada akal kita dalam berfikir, tapi pada masalah kita adalah pada masalah akhlak kita itu sendiri. Itu akar dia. Ini kata tuan mengarang kan. Kalau tak setuju, tulis buku, write dia balik. Kan? Jadi kemudian khulasah. Jadi khulasah dia daripada setelah beberapa tajuk yang kita dah lalui ni, kita bincang secara ringkas ni, khulasah dia apa? Khulasah dia apa? Khulasah dia adalah satu kalimah ya. Ikhlas. Al-ikhlas. Itu je khulasah dia. Kan? Al-ikhlas. Jadi kalau kitab ni, khulasah dia, kita boleh bagi apa? Khulasah dia adalah ikhlas. Dia kata kalau tak ada ikhlas, maka hati yang tiada keikhlasan ni, maka hati ini akan dihiasi dengan sifat-sifat luas batin ni lah. Takbur, wujud, riak dan sebagainya. Kan? Sebab apa? Tak ada ikhlas. Kan? Itu dia kata, wal ikhlasu kalimatun sahlatun ala lisan habibatun ilal qulub mutribatun lil asma'. Jadi dia kata ikhlas ni nampak mudah lah. Ya, tapi sebenarnya dia adalah benda yang rumit. Tapi dalam masa sama bukan tak boleh buat. Kena usaha lah. Usaha untuk ikhlas. Sebab tu dia kata apa? Innal ikhlasa iza istaqarra fil qalbi istaqarra hubbu tadhiyati ma'ahu fi nafs. Jadi ikhlas ni sekira mana dia telah melekat dalam hati, maka akan membawa kepada cinta kepada pengorbanan. Kan? Jadi permulaan bagi tadhiyah, pengorbanan, adalah ikhlas. Tak? Sebab tu kita sambut hari raya korban. Betul tak? Di sejarah hari raya korban ni apa? Sebab kalau tak kerana keikhlasan Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk taat pada perintah Allah, mengorbankan anak tersayang dia, Nabi Ismail. Jadi pengorbanan korban ni dimulakan dengan ikhlas. Betul? Jadi kalau kita ikhlas, insya-Allah kita boleh berkorban. Sanggup berkorban, cinta untuk berkorban. Kan? Jadi itu contoh dia. Sebab tu Nabi Ibrahim dipanggil Khalilur Rahman ataupun Khalilullah. Jadi itu khulasah dia. Dan last sekali macam kita sebut tadi, beberapa pesanan. Beberapa pesanan yang mana tuan penulis, iaitu Syekh Ramadan Al-Buti, pesan kepada kita untuk kita sama-sama, iaitu pembaca lah, untuk kita sama-sama buat. Okay. Yang pertama dia kata apa? Ini habis ni lah, tutup. Yang pertama dia kata apa? Perjanjian pertama dia kata apa?
Dia kata, marilah kita bersama-sama, iaitu aku sebagai penulis dan pembaca buku ini, kita buat perjanjian. Kan? Perjanjian pertama dia kata apa? Dia kata an-nastayqiza ma'al fajri kulla yawmin in fatana al-yaqazah qablahu wa nabda'a safhatal yawm bi ada'i salatil fajri ma'al ja'amatil ula fi aqrabi masajid. Kan? Perjanjian pertama dia kata apa? Bangun solat subuh setiap hari sekiranya kita terlepas daripada bangun sebelum subuh lah, maka kita mulakan muka surat hari kita itu dengan menunaikan solat fardu subuh dengan jemaah pertama di masjid-masjid terdekat. Kan? Masjid terdekat sini bawah. Turun lift je. Kan? Jadi dia kata ini perjanjian kita. Perjanjian pertama solat subuh jemaah pertama. Bukan jemaah kelima duduk belakang. Jadi perjanjian kita yang pertama solat subuh berjemaah. Jemaah pertama di masjid-masjid terdekat. Kan? Kemudian summan nazul fi iqbalin ala Allah taala zakirina mubtahilina ila an tusyrika syams. Kemudian tinggal di masjid sehinggalah dalam keadaan berzikir. Sehinggalah terbit matahari. Sebab tu satu hadis dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmizi, kan sebut kan siapa yang solat subuh di masjid kemudian berzikir, kemudian berzikir sampai terbit matahari, kemudian menunaikan solat 2 rakaat, dia seakan-akan menunaikan haji dan umrah. Haji dan umrah, haji dan umrah. Jadi haji dan umrah ni kita boleh buat hari-hari. Ataupun pahala dia seakan-akan pahala buat haji dan umrah hari-hari, Nabi sebut. Kan? Dia solat subuh berjemaah. Ni saya cakap kat diri sendiri juga lah ni. Boleh tak? Itu perjanjian pertama kita. Perjanjian kedua. Perjanjian kedua pasal apa pula? An natahawwala inda sama'i sautil azan. Aina ma kunna wa mahma kanat zurufuna wa a'maluna ila aqrabi masjidin mumkinin fa nusallil faridata ma'al jama'atil ula. Perjanjian kedua, setiap malam dengar azan, maka bersegeralah menuju ke masjid-masjid terdekat. Walau apa pun keadaan kita. Kan? Tengah main game, azan. Bukan azan jauh pun, azan bawah je. Kan? Tapi apa yang memberatkan kita untuk turun solat bawah? Apa yang memberatkan kita? Dosa-dosa kita. Kan? Di dua perjanjian pertama ni pasal solat. Kan? Pasal solat. Mana solat ni penting dalam kehidupan umat Islam ni. Kan? Tuan mengarang pun, Syekh Muhammad Buti pun sebut. Pertama solat subuh. Sebab tu siapa tahu macam mana berlakunya kempen subuh macam Jumaat Alisata, siapa tahu? Nak dengar cerita dia kenapa tercetusnya idea dia nak buat kempen tu subuh macam Jumaat, siapa tahu? Tak tahu kurang betul demo ni membaca. Jadi ada sekali nak Alisata, mungkin tak ingat ada program kot dengan seorang ustaz ni. Jadi dia tanya ustaz ni, ustaz, apa kita punya peranan kita lah, ataupun apa usaha kita untuk memenangkan umat Islam di Palestin. Kan? Dia kata apa? Ustaz terjawab, dia kata solat subuh berjemaah. Kan? Jadi dia terinspirasi daripada jawapan tu. Jadi dia hidupkan kempen tu, subuh macam Jumaat. Kan? Kan? Jadi kita nak menang subuh on time lah. Kan? Subuh mesti on time baru nak menang. Ni subuh pun subuh gajah ke laut. Satu mengharapkan kemenangan yang Allah bagi kepada kita. Macam mana? Tak?
Di nombor 1 solat subuh. Boleh tak? Hari ni kita tidur awal. Boleh? Pukul 12 tidur. Ataupun sebelum pukul 12 tidur. Cuci jang siap-siap. Esok subuh penuh. Berapa sah? 5 sah. Lebih kurang kan. Dia cuba kan? Bukan cuba. Kena usaha. Kalau kita nak umat Islam menang, mula dengan kita dulu. Betul tak? Umat Islam ni menang bukan daripada orang lain. Kita sendiri. Kan? Paling mudah, solat subuh berjemaah. Jemaah pertama di masjid-masjid terdekat. Kalau kat sini, surau bawah lah. Kan? Apa masalah? Ada lift. Kan? Bukan macam rumah-rumah lain. Kalau duduk APL tu, kena naik tangga. Kena turun tangga. Kan? Tapi turun tangga banyak pahala dia. Kan? Tu beza makam kita lain. Yang di APL, duduk di sini makam lain sikit lah. Sebab orang PL pahala banyak sikit. Lagi-lagi duduk tingkat 6 kan. Yang kedua, dengar azan, segera tunai kan. Solat di masjid-masjid terdekat bersama jemaah yang pertama. Ini saya cakap kat saya jugalah. Kan? Sebab kadang-kadang kita, biasalah, kita diberatkan oleh dosa-dosa kita. Sama juga subuh kan. Subuh kadang-kadang bukannya nak tahulah. Subuh ni kadang ada yang tak tidur lagi kan. Tapi tak turun pun sembahyang subuh bawah. Kan? Sembahyang subuh kat atas. Dia turun sembahyang bawah. Kan? Dia yang memberatkan kita nak turun sembahyang jemaah ni, dosa-dosa kita lah. Jadi sebab tu kita mohon istighfar dengan dosa-dosa atas dosa-dosa kita. Kan? Kemudian yang ketiga. Yang ketiga dia kata an-nabzula kulla juhdin fi sabil alla nunfiqal umra thamina illa bi ta'ati lillahi mabrurah. Untuk hendaklah kita bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan untuk tidak menghabiskan masa kita yang berharga ini kecuali dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sa'yin masyru'in ibtigha'a dirasatin aw rizkin aw rahatin mubahatin aqba malalatin aw nasabin, ataupun setelah berusaha melakukan usaha yang disyariatkan. Contohnya ibtigha'a dirasah, pergi mengaji, pergi belajar, ataupun mencari rezeki, ataupun berehat yang mana rehat yang diharuskan setelah penat dan lelah. Okay, maknanya macam kita sebut tadilah, masa kita di dunia ni kita punya roksuman, modal kita. Okay, jadi infakkanlah, gunakanlah modal kita ni kepada jalan ketaatan. Okay, sebab tu kata Imam Syafi'i, dah sebut kan kat Habis Baru dalam kitab Qimatul Zaman tu, Imam Syafi'i sebut nafsuka illam tasghalha bil haq syaghadatka bil batil. Kan? Dirimu itu, nafsumu itu, jiwamu itu, sekiranya engkau tidak sibukkannya dengan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang taat, syaghalatka bil batil, maka nafsumu itu yang akan menyibuk kamu dengan perkara-perkara yang batil. Kan? Dan janjian yang keempat, iza aqbala al-lailu wa awa kullu minna ila firashi falyazkur annahu rubama kana yastabidu taj'atan la yastafiku minha. Jadi kata bila mana kita nak masuk tidur kan, kita kena ingat baring kita untuk tidur tu boleh jadi kita tak bangun dah. Kan? Jadi boleh jadi itu akhir waktu hidup kita. Maka dia kata falyastarji waliyastarji inda izin saati umrihi al-khawali wa ma qad adhaha bi min al-lahwi wal isyan summa liyastaghfirillah minha biqalbin mu'athir. Dia kata istirja. Istirja ni apa? Siapa tahu istirja ni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kita panggil dia istirja. Kemudian yastaghfir. Kemudian istighfarlah kepada Allah sebelum tidur. Kemudian baca muawwizatain. Baca surah a'udzu birabbil falaq, surah a'udzu birabbin nas, surah ikhlas, surah kafirun dan zikir-zikir yang lain lah. Maknanya kita tutup hari kita tu dalam keadaan kita mustaghfirin zakirin wa huwa musabbihun mustaghfirun zakirun. Dalam keadaan kita tutup hari kita tu
dalam keadaan kita tengah bertasbih, beristighfar dan berzikir kepada Allah SWT. Dan penyajian kita seterusnya, dia kata apa? Sekiranya dunia datang kepadamu sama ada baik ataupun buruknya, maka janganlah kamu lupa hakikat dunia ini, yang mana tiada pemberi, tiada yang pencegah, tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Subhanahu taala. Apa pun yang terjadi di dunia ni, yang memberi, yang melarang, yang memberi mudarat, yang memberi manfaat, semuanya Allah Subhanahu taala. Kemudian dia kata summa alik al-qalba bihi wahdah. Kemudian gantunglah hati kita ni kepada Allah Subhanahu taala, syakiran li an'amih, dalam keadaan bersyukur kepada nikmat-nikmatnya, sabiran ala ibtilaihi, bersabar dengan ujian-ujiannya, dhari'an inda babihi, dalam keadaan penuh pengharapan di pintunya, mana di pintu pengharapan Allah SWT. Dan yang keberapa? Yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4. Yang keenam. Kan? Jadi dia kata setelah habis solat, dia kata, dan setelah habis wirid lepas solat, maka janganlah bergerak daripada tempat kamu solat itu, melainkan kamu menadahkan tangan kamu pada Allah SWT dengan berdoa kepadanya, dengan doa yang penuh ikhlas. Okay? Doa yang penuh pengharapan. Dan yang ketujuh, sekiranya engkau merasakan sahtan nas alaika, maknanya manusia memusuhimu, manusia tidak menyukaimu, fajhad an yakuna laka min mardatillahi anka khairu azain yasaluka anil iltifati ila sakhatihim. Maka kalau kita rasa manusia tak sukai kita, maka kita kena tahu, kita kena yakin yang paling penting bukan ridha manusia, tapi adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita palingkan daripada, melainkan hanya kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk meraih ridha manusia. Kan? Jadi manusia tak suka tu biasa. Cuma kaedah ni ada kaedah pengecualian dah. Kan? Sebab ada orang diguna kaedah ni kata tak penting. Tak penting pandangan manusia ni, pandangan Allah. Tapi dia berkawan dengan 10 orang. 8 orang kata dia ni jahat, 2 orang kata dia baik. Maknanya dia yang masalah ke orang tu masalah? Dia masalah. Sebab 8 orang tak suka dia. Kemudian dia kata, aku tak mengharapkan pandangan manusia. Engkau tu masalah, kau faham tak? Kan? Jadi kena baiki diri engkau tu. Jadi kaedah ni tak sesuai untuk dia. Kalau 10 orang, 2 orang yang tak suka dia, 8 orang suka dia, maknanya dia normal. Kan? Tapi kalau ada 10 orang, 8 orang tak suka dia, 2 orang je suka dia, maknanya engkau tu masalah. Jadi kaedah ni tak terpakai untuk engkau. Kau kena baiki diri engkau. Faham tak? Jadi itu masuk dah. Kan? Dan yang ke berapa ya? 8. Dia kata yang ke-8 ni, sekiranya nafsumu mengajakmu untuk mengajak untuk apa? Mengajak untuk mengumpat saudara Islammu sendiri. Kan? Maka ingatlah, engkau pun ada keaiban. Tak? Kita ngumpat orang. Ngumpat ni jaranglah kita cakap, kita sebut benda baik. Betul tak? Ngumpat ni maknanya kita sebut benda buruk saudara Islam kita. Jadi kalau nafsu kita ni mengajak kita untuk kita mengumpat, kita lawan balik. Kita kata kat nafsu dia, kita kata kat nafsu kita, mu tu sendiri ada aib. Kan? Mu nak cerita aib orang, mu tu ada aib juga. Jadi tu masuk dah. Kan? Tu kita punya penyajian kita yang ke-8. Dan yang ke-9, ni dia kata ijhad anta ja'ala ra'sa malikal ladzi tuqaddimuha ghadan baina yadayillah. Jadi dia kata usahalah untuk menjadikan modal kamu ini, itu dunia, waktu kita di dunia ni lah,
yang mana kita akan persembahkan kita punya modal kita ni di hadapan Allah SWT. Kita nak sembahkan apa? Kita nak persembahkan qalban naqiyan tahiran min darnil hikdi wal adghan. Kita nak persembahkan hati yang suci, tulus, murni daripada sifat-sifat hasad, dengki dan sebagainya. Kan? Dan seterusnya yang ke-10, sekiranya nafsumu menggodamu untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, yang haram, maka ingatlah kepada kematian. Kan? Sekiranya nafsu kita mengajak kita, menyeru kita kepada melakukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara maksiat dan sebagainya, ingatlah mati. Sebab mati ni yang akan mengurangkan keinginan-keinginan nafsu kita untuk buat maksiat. Okey Pak Dan yang last sekali, wadu'ullah li akhika ayyuwaffiqahu lis-sabati ala hadzal ahdi. Dan yang last sekali dia kata, berdoalah kepada Allah kepada saudaramu supaya dia diberi taufik untuk tetap teguh dalam berpegang dengan perjanjian kita yang 10 ni. Kan? Maknanya last sekali kita masing-masing doa sama kita. Kan? Mana doalah moga-moga kawan aku ni bangun subuh esok. Contoh sebenarnya kita doa kat kawan kita, sebenarnya kita doa kat kita sendiri. Kan? Sebab bila kita doa kat orang lain secara tersembunyi, malaikat akan kembalikan doa tu kepada kita. Okey Pak? Jadi kita sama-samalah doa. Apa yang kita bincang ni pada hari ini, yang kita diskusikan hari ini sebagai satu bentuk kesedaran lah, memberi kesedaran kepada kita untuk kita baiki akhlak kita. Okey Pak? Jadi kenapa kita pilih buku ni? Sebab macam kita sebut sebelum ni lah, kalau tanya buku apa yang menyeru kepada kemenangan umat Islam, buku ni saya akan sebut buku ni lah. Kan? Siapa nak tahu macam mana umat Islam nak menang, baca buku ni. Kan? Jadi kita baca, kita ambil poin-poin penting ni. Sebenarnya banyak lagi poin-poin yang nak sebut tapi takut panjang. Kan? Jadi kena baca sendiri. Kan? Baca sendiri. Siapa beli buku kan. Kitab ni beli lah. Sebab kitab makin mahal. Kan? Kalau tak beli sekarang, akan datang lagi mahal. Kan? Kemudian buku-buku, terutamanya buku-buku Syekh Madhal Al-Buti ni kena kumpul, kena beli. Kan? InsyaAllah kalau ada rezeki, kita sambung lagi siri diskusi buku buku lain lah. Antaranya buku-buku Syekh Madhal Al-Buti. Ada yang beli? Ada yang beli buku ni? Beli. Itu yang mana? Yang Darussalam Berapa beli? 125. Sekarang dah 125 lah. Tahun lepas rasa dalam 70-80 ke. Jadi kalau tak beli sekarang, tahun lepas dah jadi 200 lebih. Jadi beli lah. Jadi insyaAllah kita akan buat siri lah. Mungkin 2 minggu sekali ke, ataupun sebulan sekali ke, kita bedah buku Abhas fil Qimmah. Kan? Kita tengok Abhas fil Qimmah kat depan. Abhas fil Qimmah tajuk atas siri tu. Dia ada 10 siri. Kita tunjuk lah sikit. Yang ni cetakan lama. Ini cetakan lama. Dia ada 10 risalah lah. Kan? Ini salah satunya. Yang ni yang siri 1. Dia ada 10 lagi. Tajuk-tajuk, semua tajuk-tajuk yang best-best lah. Yang ni cetakan Darul Faqih. Kan? Darul Faqih ni dekat belakang Masjid Sayyidina Husin, dia punya maktabah. Kalau siapa nak cari yang ni lah. Yang ni satu set ni, kalau tak silap lah, 600 lebih. Ni kalau beli yang kat Darussalam ni, satu ni, satu dah 100 lebih. Kalau beli 10, mungkin 1000 lah jadi. Yang ni 600, 10 set. Ada 10 kitab, satu set. Siapa nak cari, nak buat perkhidmatan hebat, beli ni lah. Isi sama ya. InsyaAllah kita cuba
diskusi setiap satu daripada buku ni. Kan? Boleh? Jadi carilah kan, carilah kita beli. Sebenarnya buku ni tahun lepas kita dah diskusi dah. Cuma tahun lepas diskusi kita lebih tertutup lah. Tahun lepas kita hanya buat diskusi dengan Esko Miftah ya. Di tahun ni kita buat terbuka lah untuk manfaat semua, supaya lagi ramai dapat manfaat daripada buku ni dan kena baca. Okay. Yang tak baca lagi boleh beli dan baca lah. Sebab dekat Google PDF tahu ada tak? Ada PDF. Tak lengkap kan? Tak lengkap Dia beli lah kan? Beli lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Di insya-Allah minggu depan kita buat diskusi kitab agak. Kan? Kitab apa? Kitab Al-Quds. Kitab Al-Quds ni asalnya dia artikel Syahri Jumaah dalam nama web dia. Jadi kita kumpulkan artikel-artikel tu berkenaan dengan Al-Quds ni. Ada 11 artikel yang kita bukukan lah. Kemudian kita terjemah. Okay. Ada cetak? Tak sempat? Tahu. Nanti kalau ada rezeki kita cuba cetak lah. Harga nanti kita bincang balik. Jadi ni terjemahan Ahli Miftah. Batch 2021 mungkin sempat lah terlibat dalam projek ni. Dia dah diterjemah kan. Jadi kita akan diskusi kitab ni lah. Nanti tengok kalau sempat cetak kita akan maklum lah. Kalau tak sempat cetak kita akan bagi PDF yang bahasa Arab. PDF yang bahasa Arab. Jadi kitab ni pun penting lah. Sebab kitab ni secara ringkasnya adalah cerita pasal sejarah Al-Quds. Kan? Kita semangat bagus semangat perjuangkan Al-Quds. Tapi sejarah kita tak tahu. Nanti tu kita kena baiki lah. Kita kena tahu sejarah Al-Quds. Kan? Kita kena tahu sejarah Al-Quds. Kita kena tahu kenapa Al-Quds ni direbut oleh 3 agama. Kita kena tahu kenapa Al-Quds ni penting bagi umat Islam. Kita kena tahu apakah solusi kepada Al-Quds sekarang, ataupun lebih umumnya Palestin sekarang lah. Jadi ni disebut dalam buku ni lah. Jadi kita akan diskusi insya-Allah minggu depan. Boleh? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada Mana semua setuju lah ni, kita bincang ni. Takut ada yang tak setuju. Ustaz, saya bangkang. Semua yang ditulis tu tak betul. Dia ada yang tak setuju, bagi tahu lah. Kita debat. Tak ada. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Minggu depan pun kita buat hari sama, Ahad 8.30 insya-Allah. Boleh? Kita Al-Quds. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.